3.0. Bagi membincangkan topik ini, kita akan bersama tetamu di talian seketika nanti dalam Bual Biz. Nilai keseluruhan program Pemerkasa Plus ini adalah berjumlah 40 bilion ringgit, di mana suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 5 bilion ringgit. Langkah baru Pemerkasa Plus ini akan dilaksanakan berlandaskan 3 matlamat utama seperti berikut. Pertama, mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat. Dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Baik, itu antara petikan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai bantuan PKP 3.0 dalam Pemerkasa Plus. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana inisiatif berkenaan dapat memberi manfaat serta pelaksanaannya dalam membantu golongan sasar, kita akan bersama tetamu yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia, Puan Zakiah Jaafar di talian bersama saya ketika ini. Puan Zakiah, terima kasih kerana bersama kami. Kita memang rasa bertuah hari ini kerana kita boleh dengarkan secara langsung dari Puan sebagai pihak yang memang terlibat dalam menentukan dasar perbelanjaan kerajaan. Untuk itu, mungkin Puan Zakiah boleh mulakan dengan menjelaskan bagaimana kepentingan bantuan PKP 3.0 menerusi pakej Pemerkasa Plus. Terima kasih Hazel kerana menyantuni kami sekali lagi. Pertama sekali, keputusan lockdown ini dibuat selepas mengambil kira situasi COVID-19 yang membimbangkan. Sekiranya kita tidak memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini dengan segera, ada kemungkinan kapasiti sistem kesihatan kita akan terjejas teruk. Jadi kali ini lockdown dikenakan berbentuk berfasa, yang mana ekonomi dibuka sedikit demi sedikit bergantung kepada sama ada kita berjaya menangani atau mengurangkan kes COVID-19 ini. Jadi boleh tahan lama juga, kita akan ber-PKP paling tidak 2 bulan lagi. Oleh itu, seiring dengan tindakan lockdown ini, kerajaan memperkenalkan pakej bantuan tambahan Pemerkasa Plus bagi mengurangkan kesan penutupan ekonomi ke atas rakyat dan perniagaan. Jadi ingin saya tekankan di sini, inisiatif di bawah pakej, 6 pakej sebelum ini dan belanjawan 2021 masih sedang dilaksanakan. Jadi sejumlah 200 bilion ringgit telah dibelanjakan setakat ini, dan kita masih ada lagi 100 bilion ringgit yang masih belum dibelanjakan untuk tahun ini. Dan seperti yang kita dengar daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, seperti amalan lepas, pakej Pemerkasa Plus ini masih tertumpu kepada kesejahteraan rakyat, dengan tambahan bantuan berjumlah RM32, 2 bilion ringgit, dan kelangsungan perniagaan dengan tambahan bantuan berjumlah 7 bilion ringgit, di samping mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Jadi dalam hal ini mempercepatkan program imunisasi kebangsaan kita terhadap COVID-19 ialah kunci kepada pemulihan ekonomi kita. Jadi kita telah menambah 1 bilion ringgit lagi untuk menambah baik program perkenaan. Jadi keseluruhan peruntukan untuk program imunisasi kita sekarang telah ditingkatkan kepada 6 bilion ringgit, Hazel. Baik, Puan Zakiah, dalam tempoh krisis ketika ini, apakah ruang fiskal negara benar-benar terhad untuk mendepani sekatan penuh daripada PKP kali ini? Pakej bantuan Pemerkasa Plus ini yang bernilai 40 bilion ringgit melibatkan suntikan fiskal baharu sebanyak 5 bilion ringgit. Jadi bagi membiayai penambahan ini, kerajaan akan menguruslah aliran tunainya sebaik mungkin. Jadi sekarang kita telah pun mengenal pasti sumber hasil tambahan, antaranya kutipan daripada dividen dan sumbangan daripada entiti kerajaan.
dan pada masa yang sama dijangka terdapat juga penjembatan perbelanjaan kerajaan, terutamanya perbelanjaan pembangunan, di mana terdapat projek-projek yang boleh ditangguhkan pelaksanaannya buat sementara waktu. Jadi semasa tempoh PKP juga kita boleh berjimat perbelanjaan operasi. Sebagai contoh, kita tak perlu membuat mesyuarat, perjumpaan atau persidangan secara fizikal, tiada lawatan kerja dan sebagainya. Dan sebagai option terakhir, kita juga boleh membuat pinjaman baharu hanya sekiranya diperlukan. Apapun jangan bimbang, kita tidak akan kompromi terhadap penjagaan kesihatan dan kesejahteraan rakyat walaupun beroperasi dalam keadaan fiskal yang agak sempit buat masa sekarang. InsyaAllah. Puan Zakiah, sejauh mana bantuan yang diumumkan melalui Pemerkasa Plus ini dapat menjamin kelangsungan rakyat dan juga ekonomi negara? Kerana jika boleh kita nak lihat manfaat bantuan yang diberikan dan apa pertimbangan yang diberikan sebelum pihak perbendaharaan iaitu Kementerian Kewangan menentukan siapa yang betul-betul perlu dibantu ketika ini. Kita tahu B40 memang tidak pernah diketepikan, tapi ada juga suara-suara mengenai M40 dan juga syarikat-syarikat mikro dan juga PKS. Puan Zakiah. Betul. Jadi Hazel, pakej bantuan yang disediakan merupakan langkah pelengkap complementary kepada langkah penutupan ekonomi. Jadi kedua-dua langkah ini mesti dilihat bersama-sama. Kita lihat semasa PKP penuh Mac tahun lepas, ekonomi kita menguncup sebanyak 29% pada bulan April dan kadar pengangguran kita meningkat mendadak sehingga 5.3% pada bulan Mei 2020 yang melibatkan 826,000 penganggur, iaitu kadar tertinggi sejak tahun 1991. Tapi kata banding PKP pada Januari tahun ini, aktiviti di mana aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi di bawah SOP, KDNK kita pada bulan Januari tahun ini jatuh sebanyak 3.6% sahaja dan kadar pengangguran telah pun menurun dan stabil pada paras 4.7%. InsyaAllah dengan sokongan pelbagai pakej bantuan, dan ini yang dinamakan keseimbangan dalam menjaga kedua-dua nyawa dan kehidupan. Apabila kita membenarkan aktiviti ekonomi berlangsung mengikut SOP yang ketat, rakyat masih boleh keluar mencari rezeki. Oleh itu, bantuan yang disediakan kini lebih tertumpu kepada mereka yang benar-benar terkesan, seperti golongan B40, pekerja harian, mereka di sektor informal, syarikat mikro PKS serta sektor pelancongan. Hazel, juga kita tahun lepas antara bulan September dan bulan November kita ada membuat penyiasatan ke atas penerima bantuan, lebih kurang 5,000 penerima isi rumah dari pelbagai kumpulan pendapatan dan lebih 2,000 entiti perniagaan dari pelbagai saiz yang terlibat dalam penyiasatan ini. Jadi kita dapati 76% daripada isi rumah dan 80% daripada perniagaan bersetuju bahawa pakej bantuan kerajaan telah membantu mereka. Jadi kita tahu masih ada banyak ruang untuk penambahbaikan, masih ada lagi golongan yang tidak dapat akses penuh kepada bantuan kerajaan. Kita juga ada isu keberkesanan, jadi kita sentiasa bersedia untuk menambah baik inisiatif ini dari masa ke semasa. Apa mungkin Puan Zakiah? Apa mungkin Puan Zakiah keperluan untuk penambahbaikan bantuan PKP 3.0 ini, terutama bagi membantu golongan M40 yang terjejas? Ramai yang bersuara menyebut mengenai penangguhan bayaran, moratorium dan sebagainya. Ini yang amat diperlukan sebagai talian hayat, saya boleh sifatkan talian hayat kepada golongan M40. Ya, betul. Jadi kita dengar keluhan golongan M40, bukan M40 saja, T20 pun ada terjejas. Jadi antara kemudahan yang disediakan di bawah Pemerkasa Plus ini, moratorium pinjaman bank disediakan bagi turut untuk golongan M40 dan T20 yang telah kehilangan pekerjaan. Jadi mereka boleh memilih sama ada untuk mendapatkan moratorium penuh pinjaman selama 3 bulan atau mengurangkan 50% daripada bayaran ansuran bulanan mereka selama 6 bulan.
Sementara itu, M40 dan T20 yang mengalami pengurangan pendapatan pula boleh memilih untuk mengurangkan jumlah ansuran bayaran pinjaman mereka selaras dengan pendapatan yang berkurang. Ya. Jadi kelulusan moratorium ini adalah automatik jika boleh jadi boleh memohon ya kepada bank masing-masing. Sekiranya terdapat kemusykilan atau masalah dengan bank, sila berhubung dengan Bank Negara Malaysia. Kemudahan yang lain juga termasuklah kelonggaran pembayaran cukai dan penalti. Ini khusus untuk pembayar cukai yang terjejas akibat wabak COVID-19. Jadi silalah berhubung dengan cawangan lembaga hasil dalam negeri masing-masing ya, untuk tujuan ini. Pemerkasa Plus juga telah mengenalkan semula pengecualian sepenuhnya duty stamp bagi kempen pemilikan rumah sehingga RM1 juta bagi mereka yang ingin membeli hartanah buat masa ini. Jadi pengecualian penuh cukai jualan bagi kenderaan penumpang turut diberikan. Jadi kedua-dua insentif ini telah dilanjutkan sehingga Disember tahun ini. Ada lagi banyak inisiatif yang tidak mengira kumpulan pendapatan ya, di mana golongan M40 dan T20 boleh saja memohon. Contohnya dana-dana untuk membantu kelangsungan perniagaan mereka. Baik, bagaimana kementerian akan pastikan segala inisiatif yang diberikan ini dilaksanakan dengan berkesan? BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini. Semenjak COVID-19 melanda negara, kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai pakej bantuan dan ransangan ekonomi berjumlah RM340 bilion. Sehingga kini, ia telah memanfaatkan lebih 20 juta ahli isi rumah serta lebih daripada 2 juta perniagaan dengan suntikan ekonomi melebihi RM200 bilion. Justru terdapat lebih daripada RM100 bilion lagi daripada nilai pakej ransangan untuk disalurkan sepanjang tahun ini. Sebagai tambahan, pakej tersebut dilengkapi oleh inisiatif Belanjawan 2021 berjumlah RM322.5 bilion. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia. Masih lagi membincangkan topik bantuan PKP 3.0. Masih lagi di talian bersama saya ketika ini Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia. Puan Zakiah, mungkin boleh kongsikan bagaimana pihak kementerian memastikan segala inisiatif dan juga bantuan yang diberikan sejak PKP yang pertama sehinggalah ketika ini, bagaimana segala bentuk-bentuk bantuan yang diumumkan itu dilaksanakan dengan berkesan untuk memastikan ia benar-benar sampai kepada golongan sasar tepat pada waktunya, bukan selepas, contohnya mungkin selepas perniagaan itu hampir lingkup kemudian barulah dapat diselamatkan, atau kita nak pastikan bantuan itu sampai kepada golongan sasar pada waktu yang tepat sekali, Puan Zakiah. Ya, jadi bagi memantau pelaksanaan inisiatif dan bantuan bukan sahaja pakej ransangan ya, termasuklah juga Belanjawan 2021, sebuah unit pelaksanaan dan koordinasi antara agensi ya, atau nama pendeknya Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan. Jadi, fungsi Laksana ni bukan sahaja untuk memantau dan memastikan bantuan yang disediakan sampai kepada golongan sasar, tetapi mereka juga berfungsi sebagai problem fixer atau penyelesai masalah. Ya. Jadi mereka bekerjasama dengan kementerian dan agensi terlibat untuk memastikan keberkesanan inisiatif dan bantuan yang diberikan. Mereka juga turun ke padang ya, untuk mendengar masalah dan cabaran yang dihadapi oleh rakyat. They are a very hands-on group, I must say. Yang berhormat Menteri Kewangan juga membentangkan kemajuan pelaksanaan pakej-pakej bantuan dan Belanjawan 2021 setiap minggu ya. Jadi laporan yang terkini iaitu yang ke-55 akan dibentangkan petang ini
dan boleh dimuat turun ya laporan ini dari laman web Kementerian Kewangan ya. Dan apa yang menarik dalam laporannya, yang berhormat Menteri juga akan menjawab ya isu-isu semasa dan memberi penerangan yang jelas dan telus. Semalam Yang Amat Berhormat Menteri telah mengumumkan ya di platform media sosialnya bagi mereka yang ingin membuat aduan mengenai cabaran dan masalah mereka, boleh lihat di akaun yang berhormat Kementerian Kewangan ya, sama ada di Telegram, Instagram dan Facebook ya. Jadi pada jadi saya rasa lagi beberapa hari lagi beliau akan menjawab aduan-aduan ini. Baik, Puan Zaki, apabila kita lihat negara berada dalam krisis ekonomi, maka keperluan perbelanjaan untuk kepentingan rakyat menjadi lebih besar dan ini menyebabkan paras hutang negara juga meningkat. Dan kita telah lihat sejak penularan COVID-19 tahun lepas, kerajaan telah memperuntukkan ratusan bilion ringgit untuk mengurangkan kesan pandemik. Dan ini telah pun dilakukan menerusi Belanjawan 2021 juga dengan 6 pakej rancangan ekonomi sebelum ini. Ini sudah pasti meningkatkan defisit negara. Kalau di pihak Puan Zakiah sendiri, bagaimana ini dikawal dan adakah Malaysia sebenarnya ketika ini masih lagi mampu berdepan dengan defisit yang lebih tinggi berbanding dengan paras semasa? Dari segi impak kepada sasaran defisit fiskal negara, buat masa ini masih terlalu awal ya untuk kerajaan anggarkan kerana ia berdasarkan prestasi ekonomi sepenuhnya untuk tahun ini ya. Jadi sekiranya kita boleh mempercepatkan program imunisasi kebangsaan kita dan kita boleh mencapai herd immunity iaitu 80% daripada penduduk kita telah disuntik vaksin, kita boleh menimbang untuk membuka ekonomi dan sempadan kita dengan lebih lagi ya. Oleh itu ekonomi boleh berkembang semula dan tidak perlu disokong dengan bantuan kerajaan yang banyak. Tapi kerajaan sentiasa prihatin, kita akan mempertimbangkan untuk menaikkan defisit fiskal kerajaan ataupun had ceiling hutang ya, sekiranya perbelanjaan tambahan diperlukan untuk menyelamat nyawa rakyat. Jadi sekarang ni keadaan masih lagi fluid, kita masih lagi boleh menguruskan aliran tunai kita dalam kerajaan untuk menangani krisis wabak COVID-19 ini setakat ini. Kerana sasaran 80% imuniti kelompok itu kedengarannya masih terlalu jauh lagi berbanding dengan paras pengagihan vaksin ketika ini. Adakah ini bermakna selepas ini dalam 6 bulan berbaki selepas ini kerajaan masih ada ruang untuk berbelanja untuk membantu rakyat yang benar-benar memerlukan di luar sana? Pertama sekali, ia memang betul Hazel, sekarang ini kita pendaftaran vaksin ini dah melepasi 50% daripada penduduk Alhamdulillah. Jadi kita masih ada masa lagi sehingga ujung tahun ini untuk mempercepatkan program vaksinasi. Tetapi kalau kita tengok kadar vaksinasinya masih rendah lagi. Ini adalah kerana bekalan vaksin itu sendiri. Jadi pada bulan Mei hanya 80,000 vaksin setiap hari boleh diberi. Jadi bulan ini berdasarkan bekalan vaksin yang lebih tinggi, insya-Allah kita boleh melepasi 150,000 vaksin diberi vaksin ya. Jadi insya-Allah program ini boleh dipercepatkan. Jadi kalau kita seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kalau kita boleh percepatkan vaksin program ini dan ekonomi kita boleh dipulih semula, dibuka semula. Jadi kita lihatlah bagaimana keadaannya. Kalau kita perlu menambah bantuan, kita akan berbuat demikian. Kita tahu seperti sektor pelancongan ya, selagi kita tidak boleh membuka sempadan dalam negeri, sempadan antarabangsa, mereka akan masih terkesan. Jadi bantuan pada sektor pelancongan yang berkaitan dengan sektor pelancongan akan masih diteruskan.
Sebahagian daripada inisiatif yang kita telah memperkenalkan akan berlangsung sehingga tahun 2022 ya juga Hazel. Jadi kita masih lagi menguruskan pelaksanaan banyak inisiatif-inisiatif ini. Dia belum berakhir lagi. Okey, baik Puan Zakiah, ramai juga yang ingin tahu di luar sana setelah berbelanja ratusan bilion ringgit dalam menangani krisis pandemik ini, bagaimana kementerian memantau dan juga menyeimbangkan perbelanjaan negara? Apa antara mekanisme check and balance yang dilakukan oleh pihak perbendaraan? Di Kementerian Kewangan, kita ada jawatankuasa aliran tunai Kerajaan Persekutuan yang bersidang sekurang-kurangnya setiap bulan atau lebih kerap sekarang apabila perlu. Jadi di sinilah pemantauan rapi dan keputusan dibuat mengenai aliran perbelanjaan kita yang sangat bergantung juga kepada hasil yang kita terima dari pelbagai punca. Sebagai contoh, kita ada banyak peraturan dan perundangan yang mengawal tata cara kita berbelanja. Kita tidak boleh berbelanja sewenang-wenang. Sebagai contoh, tata cara perundangan kita telah menetapkan hasil negara mesti mencukupi untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Kita tidak boleh meminjam untuk tujuan membiayai operasi seperti membayar gaji. Ini bermakna akaun semasa kerajaan mesti sentiasa dalam kedudukan positif. Kita hanya boleh meminjam untuk tujuan pembangunan. Ini adalah kerana projek-projek pembangunan akan membina kapasiti ekonomi dan dengan itu memberi pulangan yang positif. Selalunya perbelanjaan operasi ini belanja hangus. Kita juga mempunyai perundangan yang mengawal tata cara untuk kita berhutang. Kita tidak boleh berhutang sesuka hati. Antara lain hutang statutory, hutang yang dibenarkan di bawah perundangan kita sekarang dihadkan kepada hanya 60% kepada KDNK. Hutang luar negeri pula tidak boleh melebihi 35 bilion ringgit. Ini semua untuk memastikan kedudukan fiskal kerajaan masih kukuh. Lagipun, dan ini aspek yang ramai lupa, ramai yang memohon yang bertanya-tanya kenapa kita tak mahu meningkatkan hutang kita. Apabila hutang kita meningkat, kadar bayaran khidmat hutang kita pun turut meningkat. Jadi bayaran khidmat hutang ini dikira sebagai perbelanjaan operasi. Kalau ia meningkat, ia akan menambah perbelanjaan operasi pula dan boleh menyebabkan imbangan akaun semasa kita bertukar negatif. Itu satu kesalahan di sisi undang-undang. Dan itulah cabaran kita dalam kerajaan sekarang, Liza. Kita terpaksa meimbangi banyak perkara dalam menangani cabaran wabak COVID-19 ini. Adakah ini bermakna dengan segala kawalan yang ada dalam di pihak perbendaraan, rakyat sebenarnya tidak perlu gusar mengenai ruang fiskal kerajaan ketika ini walaupun Perdana Menteri sendiri mengakui ruang fiskal ini terhad? Betul. Kita bukan saja kita boleh mengurus aliran tunai kita. Banyak juga orang bertanya kenapa kita tak boleh je meningkatkan hutang statutory kita. Kita boleh guna akta ordinance emergency ordinance kita untuk berbuat demikian. Tak payah pun hantar ke parlimen. Just because we can doesn't mean we should. Kalau kita tidak kalau kita berbuat demikian dia bukanlah cara governance atau tadbir urus yang baik. Kita kena mengimbangkan juga faktor kepentingan sekarang dan juga kepentingan masa hadapan. So the now and the future. Jadi kita kena imbang kedua-dua itu. Hutang memang boleh kita tingkatkan, tapi dia akan menambah beban kepada generasi akan datang untuk membayar hutang ini. Jadi kita terpaksa mengimbang kedua-dua itu. Tapi kalau kita terpaksa dan untuk berbuat demikian, kita akan mengambil tindakan yang rapi untuk menentukan penambahan hutang ini tidak begitu membebankan kepada generasi akan datang. Baik, terima kasih Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia untuk perkongsian yang diberikan itu tadi.
Terima Baik, kasih. Board BIS itu menutup BIS Malaysia edisi 3 Jun 2021. Untuk anda, seluruh rakyat Malaysia, terus amalkan norma baharu dan sama-sama kita patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Hazel Desmond, salam hormat, kita jumpa lagi.